أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya berdoa agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga dan sahabat handai. Alhamdulillah pada hari ini masih lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan kita akan melihat ataupun kita akan membicarakan tentang halaman 547. Halaman 547 iaitu surah Al-Hasyr, daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-16 ya. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, tidak kita lupakan kepada sahabat kita pada hari ini, Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Doktor apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Macam mana hari ini? Masih keadaan sihat tu? Saya setiap kali kalau ada sesi My Quran Time kena tanya pada qari sebenarnya. Sebab qari ni dia punya baca dia gunakan suara yang begitu banyaklah. So suara Ustaz hari ni macam mana Ustaz? Alhamdulillah, walaupun kesihatan masih lagi suara masih kurang sedikit, tapi semangat untuk Al-Quran begitu tinggi. Allah. Jadi kalau ikut suara Al-Quran ni doktor, memang saya tengok bila kita baca Quran mungkin di peringkat awal tu rasa kurang sikit, tapi bila makin lama dibaca dia jadi macam makin kuat, makin semangat, makin lasak suara tu. Jadi dia akan jadi normal balik. Oh subhanallah, memang syifa lah betul ni. Alhamdulillah. Memang Quran tu adalah satu benda yang syifa. Dia macam ni lah Ustaz kalau orang berjihad di luar sana menggunakan senjata, Ustaz berjihad dengan Quran menggunakan suara. Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita lihat dahulu sinopsis untuk kumpulan ayat pada hari ini. Yang pertama adalah orang mukmin tidak berasa iri dan dengki sesama mereka pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 pakatan orang munafik dan orang Yahudi serta balasan bagi mereka, iaitu ayat ke-11 hingga ayat ke-14. Dan yang terakhir adalah perumpamaan bagi orang yang berkomplot atas kejahatan. Jadi insya-Allah kita mulakan terlebih dahulu sesi tadabbur kita dengan doa, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan juga tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share kerana kebaikan itu perlu dikongsi bersama. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk membaca terlebih dahulu ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-13. Dan saya juga mohon ataupun nak menasihatkan tuan-tuan, kalau sempat untuk buka Quran dan baca bersama-sama, maka itu adalah lebih baik, kerana dengan setiap bacaan kita, setiap huruf yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Fadil Dr. Muhammad Arif Musa di atas pencerahan awal dan juga mukadimah sinopsis kita pada muka surat 547 pada hari ini. Mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Jom sama-sama kita mulakan bacaan.
sebelum kita nak melihat isi kandungan daripada ayat 10 hingga ke 13 terlebih dahulu yang akan sama-sama kita baca. Bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Tuan-tuan, ayat ini mengkhabarkan kepada kita sifat orang beriman yang sebenar. Di mana kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang doa orang yang beriman, di mana mereka mendoakan untuk golongan yang beriman yang terdahulu. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, ampunkanlah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapakah golongan saudara yang mendahului kami? Pertama sekali adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kerana ayat yang ke-10 ini perlu difahami dengan ayat yang sebelumnya pada halaman yang ke-546. Kalau tuan-tuan pergi ke belakang sedikit pada halaman 546, ayat yang ke-9 itu menceritakan tentang golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin.
Kemudian disebutkan pula pada halaman yang kita sedang berada sekarang, iaitu halaman 547 ayat yang ke-10, menceritakan bahawa bagaimana orang mereka yang datang selepas golongan para sahabat, daripada kalangan tabi'in dan juga tabi'in sehinggalah ke hari ini, kita sentiasa mendoakan setiap golongan yang terkemudian, dia akan mendoakan golongan-golongan yang terdahulu. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini, tuan-tuan? Yang pertama sekali adalah kita sebagai orang yang beriman, kita mengiktiraf kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita mengiktiraf kemuliaan mereka kerana mereka telah berdamping dengan Nabi SAW. Mereka telah memperjuangkan Islam saat di mana Islam itu lemah. Mereka telah menyampaikan Al-Quran itu kepada kita, dan mereka juga telah berkorban harta dan nyawa agar Islam ini tersebar ke merata tempat. Jadi golongan para sahabat ini, inilah golongan yang kita sangat-sangat hormati. Dan Nabi SAW juga sentiasa memberi nasihat kepada kita agar memuliakan para sahabat. Kerana itu Nabi SAW menyebut, la tasubbu ashabi, jangan kamu sesekali menghina para sahabat-sahabatku. Jadi di dalam ayat ini kita faham bahawa memuliakan para sahabat adalah satu kewajipan, dan ia juga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di mana kita mengiktiraf kemuliaan para sahabat kesemuanya sekali. Kerana apa? Kerana kemuliaan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Jadi kita faham yang pertama, kemuliaan para sahabat. Yang kedua, apa yang kita boleh faham daripada ayat ini adalah, sebagai orang yang beriman, tuan-tuan, kita ini perlu mendoakan antara satu sama lain. Kita perlu mendoakan antara satu sama lain. Kerana bila mana kita mendoakan antara satu sama lain, bermaksud kita menghargai Ustaz, Ustaz Tirmizi, dan kita sayang. Seolah kalau saya berdoa untuk Ustaz, saya berdoa, ya Allah, permudahkanlah urusan Ustaz Tirmizi. Apa maksudnya di situ? Maksudnya Ustaz Tirmizi sentiasa bermain dalam fikiran saya, dan saya menghargai dan menyayangi Ustaz. Jadi bila mana kita mendoakan sahabat kita yang lain, maka di situ nampak ukhuwah Islamiyahnya di situ. Kerana itu di dalam ayat ini, orang yang beriman, mereka mendoakan untuk diri mereka keampunan, dan mendoakan untuk keampunan bagi orang-orang beriman yang lain. Kemudian bila kalau kita lihat pada penghujung ayat ini, di mana Allah menyebut, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita ni hidup, kita hidup bermasyarakat ni, kadang-kadang terlintas dalam hati kita hasad dan dengki kepada orang lain. Itu adalah satu perasaan manusia yang biasa, satu perasaan manusia yang mana sifat kedengkian tu kadang-kadang dia boleh wujud. Yalah, kita faham, kadang-kadang lihat orang tu dapat lebih daripada kita. Usaha sama, kadang-kadang dulu bermula daripada tempat yang sama, tetapi sekarang dia berada di tempat yang lebih daripada kita, kadang-kadang lahir sifat kedengkian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar agar kita berdoa pada Allah supaya menghilangkan kedengkian itu daripada dalam diri kita. Dan juga kalau kita faham, tengok ayat ini betul-betul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak menyebut, kalaulah kita dengki pada orang lain, Ustaz, apa ubat dia? Ubat dia adalah kita mendoakan orang tersebut. Allah. Kan? Betul. Maksudnya, contoh kalau kita lihat orang tu, oh masya-Allah dia dapat beli kereta yang baru. Betul. Kita doa moga Allah Subhanahu wa taala memberkati keretanya, moga Allah memberkati pekerjaannya. Contoh dia baru berkahwin, moga Allah memberkati perkahwinannya. Jadi kalau kita mendoakan dia, bila kita doakan dia, doa itu akan sedikit sebanyak akan menghilangkan hasad dengki yang ada di dalam hati kita. Jadi ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada perasaan rasa macam tidak puas hati, rasa hasad dengki pada orang lain, dan benda ini bukan berlaku pada segelintir, tidak, ramai yang sebenarnya melalui perkara ini, maka tuan-tuan boleh cuba apa? Boleh cuba mendoakan orang lain, mendoakan agar Allah memberikan dia lebih lagi daripada apa yang dia ada sekarang.
Jadi bila keadaan dia begitu, insya-Allah Allah akan menghilangkan sedikit daripada sedikit apa yang kedengkian yang ada di dalam hati kita. Tambahan lagi, Nabi SAW menyebut, bila mana seseorang Muslim mendoakan seseorang Muslim yang lain, maka ia adalah dakwah mustajabah, doa yang mustajab, kan? Dan malaikat, ada seorang malaikat sebenarnya yang sedang mencatat, dan setiap kali kita seorang Muslim itu mendoakan untuk Muslim yang lain, maka malaikat itu kata apa? Dia kata walaka bimithlih. Maksud dia, bagi kamu apa yang kamu doakan untuk orang yang lagi satu. Jadi kalau kita doakan, ya Allah kau berkatilah pekerjaannya, dalam masa yang sama Allah akan memberkati pekerjaan kita. Ya Allah kau berkatikanlah perkahwinannya, dalam masa yang sama Allah akan memberkati perkahwinan kita. Kerana itu salaf ridwanullahi alaihim, golongan salaf, kadang-kadang mereka ni golongan yang terdahululah, as-salafus salih, orang-orang yang terdahulu yang mulia. Apa yang mereka buat? Mereka kata, kalaulah kita nak dapat doa yang mustajab ni, kita doakan orang lain apa yang kita sendiri nak. Macam tu. Contoh, kita nak apa? Kita nak diberikan kesembuhan atas penyakit kita, maka kita mendoakan orang lain secara zahrul ghaib. Maksud dia, orang tu tidak tahu pun kita mendoakan dia. Contoh, ya Allah kau berikanlah kesembuhan kepada fulan, sedangkan di atas kita ada seorang malaikat yang mencatat, dan bagi kamu apa yang juga kamu doakan. Macam tu. Jadi ini antara teknik para salaf gunakan untuk mendapatkan doa yang mustajab. Kemudian kita pergi pula pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ahli kitab. Tengok tu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan, biasanya saudara bila diletakkan pada orang yang beriman, saudara orang yang beriman adalah orang yang beriman yang lain. Betul. Tapi tengok golongan munafik ni, walaupun mereka mengaku mereka adalah beriman, tapi lihat lafaz yang Allah gunakan, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ahli kitab. Apa yang mereka katakan? Sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu, dan kami tidak akan tunduk kepada sesiapa pun yang hendak menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu, padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kepada kita satu perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni, mereka adalah satu golongan yang sangat terkutuk. Kita sudah baca beberapa ayat sebelum ni, yang antara sifat orang Yahudi adalah mereka akan melanggar perjanjian. Apa yang berlaku antara Yahudi Bani Nadir dan apa yang berlaku antara Yahudi Bani Nadir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Yahudi Bani Nadir ini, maka ketika itu Yahudi Bani Nadir membuat satu percubaan. Nabi pergi atas satu hajat untuk dibincangkan bersama dengan Yahudi Bani Nadir. Tetapi Yahudi ni apa dia buat? Dia membuat satu perancangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaling batu daripada atas dinding agar terkena kepada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perancangan ini telah dibongkarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan membawa bala tentera. Kerana apa? Kerana Yahudi cuba untuk membunuh pemerintah, iaitu Nabi. Jadi Nabi membawa bala tentera orang muslimin untuk berperang dengan Yahudi Bani Nadir. Maka ketika itu Yahudi Bani Nadir ni, dia berasa takut, tetapi dia diberi motivasi pula, dan diberi motivasi oleh seseorang yang kononnya mengaku beriman. Itu masalah dia. Dia mengaku beriman. Orang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, antara orang yang pergi berjumpa dengan Yahudi ni. Apa yang dia sebutkan pada orang Yahudi ni, dia kata apa? Dia tahu Nabi Muhammad telah mengumpulkan bala tenteranya. Masa dia kata apa kepada orang-orang Yahudi tu, dia kata apa? La in ukhrijtum, kalau kamu dikeluarkan, kalau kamu diusir, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar bersama-sama kamu. Nampak brotherhoodnya di situ, kan? Sepatutnya brotherhood dia kena dengan orang beriman, tapi brotherhood dia diletak dengan orang Yahudi. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mematuhi siapa pun dalam urusan kamu. Maksudnya kami tak akan bersama-sama dengan orang Islam, padahal dia mengaku Islam.
Tapi dia tidak mahu bersama dengan orang Islam. Wa in qutiltum, kalau kamu diperangi, kami akan berperang bersama-sama dengan kamu, kami akan menolong kamu. Tetapi apa Allah kata? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah tahu mereka ni menipu. Jadi jelas daripada perbuatan ini, orang munafik ni, sifat orang munafik ni, dia akan cenderung kepada orang kafir. Kerana itu kita sebagai orang yang beriman, tuan-tuan, kita kena mengambil teman yang rapat dengan kita daripada kalangan orang Islam. Bukan saya kata jangan berkawan dengan orang kafir, bukan begitu, tidak. Tetapi teman yang rapat perlulah diambil daripada kalangan orang Islam. Kerana itu Allah menyebut di dalam surah Ali Imran, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Seseorang mukmin itu tidak patut mengambil orang-orang kafir sebagai teman rapat dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Maksudnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita punya BFF lah, kan orang suka guna benda tu kan Ustaz. Betul tak? BFF. Saya pun sebenarnya best friend yang F lagi satu tu apa Ustaz? Macam forever. Saya forever ya. Best friend forever. Jadi kita perlu mengambil BFF daripada kalangan orang-orang yang beriman juga. Kerana itu Nabi SAW menyebut al-mar'u ala dini khalili. Seseorang lelaki itu akan berada di atas agama teman rapat dia. Kalau baiklah teman rapat dia, maka baiklah dia. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah menyebut orang munafik, dia kata kepada orang ahli kitab, sanggup dia menunjukkan dia punya alliance lah, dia punya kesatuan pada orang-orang yang Yahudi, orang kafir, sedangkan dia sudah tahu bahawa Nabi SAW sudah mahu berperang dengan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa satu sifat munafik yang sangat bahaya yang perlu kita jauhi. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan lihat pada skrin boleh nampak ya, perkataannya adalah dhaqa, dhawaqa asalnya ya. Dhaqa asalnya adalah dhawaqa, iaitu bermaksud merasakan, mencicipi ya. Ia disebut sebanyak 63 kali di dalam al-Quran. Jadi zauq ni kadang-kadang orang pakai juga untuk makanan. Contoh kita makan kan, rasa zauq kan, kalau kita rasa makanan tersebut zauq. Kadang-kadang, tetapi di dalam Al-Quran kadang-kadang dia pakai, kalau kita lihat perkataan ini pada ayat yang ke-15 ya, pada halaman 547 ayat yang ke-15 ada perkataan zaqu wabala amrihim. Jadi rasakanlah akibat daripada perbuatan mereka. Jadi itu sebenarnya satu, kita kata hinaan lah, penghinaan kepada orang-orang kafir. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Allah. أعوذ بالله من الشيطان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Ayat ke-10 saya pasak ataupun ulang sekali lagi daripada ayat pertama muka surat 547 yang telah dicerahkan, ditadabbur oleh Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Juga doa-doa yang daripada Al-Quran yang sangat cantik untuk kita amalkan. Cuma jangan bila nampak Rabbana aja terus kita amalkan dalam doa kita. Ada juga Rabbana, bukanlah doa yang boleh kita amalkan daripada perkataan orang-orang yang tidak sepatutnya lah ya. Jadi sini boleh tanda dalam mushaf, oh ini doa bagus untuk diamalkan. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita nak teruskan doktor, kita mengaji sikit tajwid. Terlihat dalam slide kita pada kali ini, la tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dari sudut bunyinya pun jarang kita temui, walaupun dah kita dah baca Quran daripada awal sampai muka surat 547 ini salah satu ayat yang mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin bila digabungkan jarang dilantunkan. Maka dari sudut hukum hakam tajwid tu kita kemaskan, perbetulkan dari sudut perkataan-perkataan, huruf-huruf dan juga hukumnya. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إلا في قرى ada tanwin, kemudian berjumpa dengan mim di situ, maka berlaku idgham. Illa fi quram. Jangan kita terkejut apa pula ya dekat situ, kemudian nak kena masuk dalam mim, menyebabkan ada yang baca qura, ada dia terpengaruh dengan ya, dia lupa nak masuk dalam mim. Jadi mim tu dah ada sabdu di situ, maka kembali kepada kaedah yang kita dah belajar, tanwin berjumpa dengan mim maka berlaku idgham. Suara tanwin tu dimasukkan ke dalam mim yang selepas itu. Kemudian au min wara'i judur, di hujung tu au min wara'i judur, nun bertemu dengan waw, berlaku sekali lagi idgham ma'al gunnah. Au min wara'i judur, di hujung tu wara dipanjangkan, kemudian diwakaf, diberhenti pada kalimah judur, huruf ra yang kita matikan sebelumnya berbaris di hadapan judur. Ra itu juga hukumnya dibaca dengan tebal. Wallahu alam. Okay, terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan yang baik dalam tajwid, dalam ilmu tajwid. Moga tuan-tuan boleh amalkan dan praktis di rumah. Saya tertarik tadi sebenarnya dengan Ustaz kata tadi bukan semua Rabbana dalam Quran ni yang sebenarnya kita boleh bawa untuk kita baca doa. Saya terus teringat kepada satu Rabbana lah. Tetapi Rabbana ni kita biasa dengar, iaitu yang di dalam surah As-Sajadah. Kan biasa orang dengar surah Sajadah ada satu ayat, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Yang ni tuan-tuan jangan bawa dalam solat lah, tak jadi ya. Kerana apa? Kerana ayat ini dia merujuk kepada ahli neraka, yang mana mereka nampak, bila dah nampak azab, mereka kata ya Allah, kami dah nampak dah azab ni, kami dah dengar, maka sekarang kembalikanlah kami ke dunia, sekarang kami adalah orang yang beriman. Yang tu jadi tak kena, yang tu Ustaz. Tak kena. Itu adalah orang kata laungan, bukan doa pun, kira laungan daripada orang ahli neraka. Jadi kita yang beriman, kita ambillah doa-doa yang lain dah dengan makna yang lebih baik. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil doa daripada Quran pun, buka dululah terjemahan dia, ataupun tanya para asatizah, Ustaz doa mana yang boleh saya ambil, dan tidak dinafikan doa yang warid di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itulah doa yang terbaik. Jadi kita kembali pada ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Jadi insya-Allah, tapi sebelum kita nak menceritakan tentang ayat yang ke-12, saya kena serahkan balik pada Ustaz lah. Nak mohon Ustaz baca terlebih dahulu ya Ustaz, daripada ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-16. Falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah, terima kasih doktor yang sentiasa memberi pencerahan yang begitu mantap kepada kita semua, untuk sama-sama kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran sebenarnya, insya-Allah. Baiklah, kita nak baca lagi 3 ayat, ayat 14 hingga ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hashr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan, kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya memberi kebaikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, ayat ini menceritakan satu sifat orang-orang Yahudi. Tetapi sebelum kita nak menceritakan, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut pada ayat yang ke-14, saya nak bawa tuan-tuan kembali sedikit kepada ayat yang ke-12, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau tadi disebutkan orang munafik menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahawa kalau kamu diusir, kami akan bersama-sama kamu. Kalau kamu ditentang, kami akan berperang bersama-sama kamu menentang orang Islam. Orang munafik ni, ya, ni perkataan orang munafik. Tetapi Allah menyebut la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum, kalaulah orang Yahudi itu dihalau keluar, nescaya orang munafik itu tidak akan keluar bersama-sama. Wala in qutilu la yansurunhum, kalaulah orang Yahudi itu diperangi, nescaya orang-orang munafik itu tidak akan keluar membantu mereka. Wala in nasaruhum, dan kalaupun mereka keluar, contoh kalaulah mereka berkeinginan nak bantu, la yuwallunnal adbar, sebaik saja mereka nampak tentera umat Islam, mereka akan lari bertempiaran, lariah jauh, ya. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan kalam orang munafik pada orang Yahudi, ya. Jadi sebelum ia berlaku, Allah dah bongkarkan terlebih dahulu. Allah dah bongkarkan, iaitu segala apa yang kamu cakap wahai orang munafik kepada orang Yahudi, semua penipu belaka. Kalau kita lihat antara ayat 11 dan ayat 12 ni, ada beberapa sifat orang munafik yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali, kufur. Orang munafik ini adalah kafir. Jelas kerana Allah menggunakan li ikhwanihimul ladzina kafaru di dalam ayat yang ke-11 tadi. Kerana orang munafik ini adalah kafir, maka saudara mereka juga adalah dari kalangan orang-orang yang kafir. Yang kedua, orang munafik ini suka membuat maksiat. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarah ini, walaupun Nabi SAW sedang mengumpulkan tentera, orang munafik boleh lagi pergi deal ataupun pergi cakap dan memberi motivasi kepada orang-orang yang kafir. Yang ketiga, perjanjian dengan orang kafir. Orang munafik ini dia suka buat perjanjian dengan orang-orang yang kafir. Yang keempat, langgar perjanjian. Dah buat perjanjian pun mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Pelik sifat orang munafik ini. Yang kelima, orang munafik ini adalah penakut. Yang keenam, orang munafik ini sayangkan sangat dengan kehidupan. Yang ketujuh, mereka adalah penipu.
Dan ini antara sifat-sifat munafik yang na'udzubillah, kita minta jauh daripada sifat-sifat ini. Janganlah tuan-tuan ada sifat-sifat yang begini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-13, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya kamu lebih ditakuti di dalam hati mereka berbanding Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud orang Yahudi dan juga orang munafik, mereka takut sebenarnya kepada orang Islam. Kan? Walaupun mereka menzahirkan permusuhan, tetapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka sangat-sangat takut. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Demikian kerana mereka kaum yang tidak mengerti. Mungkin keluar satu soalan daripada tuan-tuan. Kita kalau lihat pada zaman sekarang, umat Islam dizalimi dan diseksa di banyak tempat, termasuk di bumi Palestin. Kan? Mungkin tuan-tuan lihat ayat yang ke-13 ni macam tak berapa nak kena pula, sebab orang Yahudi, ustaz, macam yang kita tahu di bumi Palestin tu, ikut apa yang dia nak buat, dia buat. Kan? Soalan yang patut sebenarnya kita tanya, kenapa boleh jadi macam tu? Kan? Apa yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-13 ni? La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kamu ditakuti, kamu lebih ditakuti oleh mereka berbanding Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kamu itu? Orang munafik dan orang Yahudi, mereka takut kepada orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Itu dia, ustaz. Ya. Maksud dia, kalaulah kita ni, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita mengamalkan jihad yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh orang kata apa, projek, kita akan mengeluarkan satu aura yang ditakuti oleh semua orang kafir. Tetapi sayang sekali, kita sekarang umat Islam secara umum, kita berada di tahap yang lemah. Ramai di kalangan kita sebenarnya yang tidak betul-betul pegang kepada ajaran Islam. Ramai di kalangan kita yang sebenarnya terkena penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-wahn. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kita cintakan kepada dunia, dan kemudian kita takut kepada kematian. Dan saya bukan kata diri saya tidak terkena sekali. Kemungkinan ustaz ada juga di dalam hati kita. Betul. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Kerana itulah kita tidak ditakuti. Kerana itu kita tidak ditakuti oleh mana-mana pihak. Sekarang umat Islam sekarang dimakan daripada kiri dan kanan. Allah. Kan? Macam lauk tak? Macam lauk. Memang kita ni macam lauk dah, ustaz. Kalau kita ingat lagi negara Amerika kalau nak serang Iraq, kan, tak payah nak fikir panjang, serang je. Allah. Kan? Nak serang Afghanistan, tak payah nak fikir panjang, serang je. Kan? Dan itu yang berlaku kepada umat Islam. Kerana apa? Kerana kita jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita perlu kembali kepada agama Allah. Kalau kita nak jadi balik, kita nak gemilang seperti mana gemilangnya umat-umat Islam yang terdahulu, maka tidak ada jalan yang lain melainkan kita menghayati ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan beramal dengan panduan-panduan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian Allah menyambung, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak akan memerangi kamu kecuali dalam perkampungan, ataupun disebutkan sini di dalam kampung-kampung yang berbenteng kukuh ataupun dari belakang dinding. Subhanallah, ayat ni kan disebut 1400 tahun yang lepas. Allah. Dan kalau kita lihat dalam bumi Palestin pada masa sekarang, ustaz, orang Yahudi selepas mana dia mendapat tanah yang dirampas secara haram itu, apa yang dia buat? Dia angkat dinding. Betul tak, ustaz? Dia angkat tembok yang begitu tinggi yang memisahkan antara umat Islam dan juga orang penduduk negara Israel yang haram. Jadi boleh nampak di situ, dan amalan itu telah dibuat zaman berzaman. Itu yang disebutkan au mi wara'i judur. Mereka akan perang dengan kamu daripada sebalik dinding-dinding. Jadi sebab tu kalau kita lihat tentera Israel sekarang banyak menghantar tu apa nama, kapal terbang, drone. Dia hantar drone, bomkan sana dan sini. Dia takut nak masuk dalam bumi Palestin secara bawa senjata. Kerana apa? Adanya tentera-tentera Islam yang menanti. Jadi disebutkan ba'suhum bainahum syadid. Pertentangan di antara mereka sangat hebat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Maksud dia sebenarnya orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi, kalau kita merujuk kepada konteks ayat, orang-orang Yahudi itu sebenarnya di kalangan mereka pun mereka tak ada sepakat mana pun. Mereka tak sepakat mana. Kalau kita kata mereka nampak seolah-olah kuat, dalam antara komuniti mereka itu, mereka sebenarnya bergaduh sama dan sendiri. Kerana mereka tidak mengiktiraf antara satu sama lain.
Yang ni gaduh dengan yang ni gaduh dengan yang ni. Itu masalah orang kafir. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kerana demikian itu mereka adalah kaum yang tidak berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung pada ayat yang ke-15, di mana Allah menyebut kamathalil ladzina min qablihim qariba. Keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti mereka yang terdahulu. Dzaqu wabala amrihim, yang telah merasai akibat buruk. Keadaan kaum Yahudi itu sama seperti orang-orang suku Yahudi yang terdahulu sedikit daripada mereka, yang telah merasai akibat buruk diusir dengan sebab bawaan kufur mereka, dan mereka pula bakal beroleh azab yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak. Allah menyebut tentang Yahudi Bani Nadir ni, mereka akan ditimpakan dengan apa yang telah tertimpa pada Yahudi yang sebelumnya, iaitu Yahudi Bani Qainuqa telah dihalau oleh Nabi SAW, maka begitu juga akan berlaku kepada Yahudi Bani Nadir. Dan ada juga para ulama kata apa yang akan berlaku pada Yahudi Bani Nadir sama apa yang berlaku kepada orang kafir, seperti mana yang berlaku di dalam peperangan Badar. Dzaqu wabala amrihim, maksudnya sebab mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang mereka akan dapat? Balasan di atas dunia, penghinaan di atas dunia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalau mereka, dan juga mereka akan mendapat azabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian Allah menyamakan satu lagi perkara, iaitu kamathali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Pujukan kaum Yahudi itu samalah seperti pujukan syaitan, yang mana ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Setelah orang itu berlaku kufur, berkatalah syaitan itu kepadanya, sesungguhnya aku melepaskan diri daripadamu kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Apa maksud dia? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-11, orang-orang munafik dia memberi motivasi, kan? Dia boleh cakap pada orang-orang kafir, dia kata tak apa, kita perang sama-sama, kan? Kamu lengkapkan kelengkapan peperangan kamu, kami pun akan bersedia bersama-sama, kan? Tetapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai, kat mana batang hidung orang munafik tu? Mana? Lari habis. Tak datang. Mereka baru sahaja berjanji, kemudian mereka melanggar perjanjian mereka dengan orang-orang Yahudi. Maksud dia, pendek kata, kalau dalam bahasa mudah, orang Yahudi kena game lah dengan orang munafik. Kan? Dia kena game kat situ, kan? Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan pujukan itu, iaitu motivasi yang diberikan oleh orang-orang munafik itu disamakan dengan pujukan syaitan. Di mana syaitan ni, kalau dalam kehidupan kita, syaitan duduk menghasut, buatlah macam ni, semua benda yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang syaitan cuba justify, dia bagi kita alasan yang kukuh, kamu perlu buat macam ni. Kerana apa? Kerana sekian. Jadi kadang-kadang pelaku maksiat ni dia rasa macam dia dibimbing, dia rasa macam dia diberikan satu tolakan yang kuat daripada belakang, dia rasa macam dia betul. Jadi dia akan cuba buat macam-macam, dan akhir sekali bila hari akhirat apa yang berlaku? Syaitan kata apa? Aku tak suruh pun, aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Kamu syirikkan Allah, bukan aku yang suruh, padahal sebenarnya dia yang suruh, kan? Tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa? Qala inni bari'um minka, aku jauh daripada apa yang kamu lakukan. Inni akhafullaha rabbal alamin, dia kata Allah, aku takut kepada Allah yang Maha Perkasa, iaitu Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Ustaz, saya rasa kita nak pasak sikit hari ni. Kalau boleh kita nak pasak ayat yang ke-10 Ustaz, kalau Ustaz boleh baca, sebab ayat ni sangat menarik, iaitu mengajar kita supaya mendoakan antara satu sama lain. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang baru kita baca, harap-harap dia telah terpasak dalam hati tuan-tuan. Jadi mari kita lihat resolusi kita pada hari ini. Yang pertamanya adalah saling mendoakan kebaikan sesama saudara Islam. Itu yang kita pasak ayat tu beberapa kali tadi. Yang kedua, jauhi sifat menipu dan berdusta yang merupakan ciri orang munafik. Yang ketiga adalah hindari permusuhan yang menjadi punca perpecahan umat Islam. Jadi mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz untuk kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang benar beriman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, dan saya mengajak kepada semua rakan-rakan untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan kita memberi manfaat kepada ummah untuk sama-sama belajar Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa, seperti biasa, kita saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Moga-moga hidup kita sentiasa bersandarkan dengan Al-Quran. Terima kasih pada semua. My Quran Time, baca, faham, amal.